Malam ini saya hanya ada satu tajuk yang saya nak ulas. Kerana banyak orang bangkitkan tentang Pakatan Harapan ini adalah kerajaan yang masa kita memerintah dulu dia kata kita kerajaan hancing. Tapi saya nak ingatkan balik kepada rakyat Malaysia, kepada penduduk Senggarang, bahawa apa yang telah dilakukan oleh Pakatan Harapan pada 22 bulan saja kita diberikan kuasa. Kita bukan diberikan kuasa 22 tahun ataupun 60 tahun seperti Barisan Nasional. Tetapi kita ingatkan balik, jangan mereka mudah menuduh bahawa kita menipu rakyat. Tetapi mereka harus ingat bahawa jasa-jasa yang telah diberikan oleh Pakatan Harapan sebahagiannya dapat kita rasa sehingga hari ini. Antaranya, apa yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Hari ini saya ungkapkan 50 jasa Pakatan Harapan di kala memerintah. Bukan 1, 2, 50. Apa yang pertama? Yang pertama, kita sudah kurangkan harga internet, Unifi dan juga mobile data. Ingat tak dulu? Di kala Pakatan Harapan memerintah, kita dah kurangkan harganya. Yang kedua, kita sudah laksanakan tender terbuka. Dan kita kurangkan dan kita sudah masukkan direct nego. Kebanyakan tender-tender kita adalah tender terbuka. Yang ketiga, kita sudah membayar hutang 1MDB yang hari ini dibicarakan. Pakatan Harapan sudah mula membayar hutang 1MDB. Yang keempat, kita hapuskan cukai barangan dan perkhidmatan GST. Tuan-tuan bayangkan hari ini, kalau dalam keadaan hari ini ekonomi kita teruk, perniagaan kita teruk, keusahawanan kita teruk, kita dibebankan dengan cukai GST yang dipungut oleh kerajaan hampir 40 bilion ringgit. Yang itu sudah dimansuhkan oleh Pakatan Harapan yang banyak meringankan beban rakyat, terutamanya golongan usahawan. Apa yang kelima? Yang kelima, kita sudah kurangkan tol dan mansuhkan tol motosikal. Jangan lupa tu. Kita kurangkan tol dan mansuhkan. Dah tak ada lagi penilaian kepada tol motosikal. Untuk tol, hari ini kita boleh rasa. Saya daripada Melaka selalu pergi Kuala Lumpur. Kita boleh tahu dah. Kita dapat kurangkan harga tol. Kalau dulu RM16, sekarang RM12. Dan begitulah juga di tempat-tempat lain. Walaupun memang kita janjikan dalam tempoh 5 tahun itu kita boleh mansuhkan tol. Tapi kita hanya diberikan 22 bulan saja. Apa lagi? Kita sudah stabilkan subsidi harga minyak. Itu telah kita stabilkan. Kitalah yang memperkenalkan kestabilan subsidi harga minyak. Dan kita juga telah naikkan cukai judi dan kasino. Kerana itu adalah rasa tanggungjawab kita kepada rakyat ini. Apa lagi yang kita telah lakukan? Kita telah meneruskan BRIM melalui BASH. Ini yang telah kita lakukan. Bukan kita hentikan. Tetapi bantuan sara hidup kita perkenalkan. Dan kita juga telah memperkenalkan skim caruman KWSP. Untuk siapa? Untuk suri rumah. Jangan kita lupa dulu. Sebahagian daripada wanita mendapat manfaat daripada skim caruman KWSP walaupun mereka itu hanya suri rumah. Dan yang paling penting juga, yang ke-10 adalah kita sudah pulihkan tabung haji. Berapa banyak wang negara kita gunakan untuk pulihkan tabung haji. Dan kita juga yang ke-11 sudah membawa perasuah ke muka pengadilan. Dan ini telah terbukti pada hari ini. Kalau dulu dia kata 1MDB itu adalah isu yang berkaitan dengan persepsi, kita buktikan bahawa kita bawa mereka ke muka pengadilan. Yang ke-12, kita juga yang membawa balik dana 1MDB daripada luar negara. Kita kutip satu demi satu dana-dana kita yang sudah dibawa keluar. 22 bulan, tuan-tuan boleh lihat macam mana kita ambil daripada Kapalaya, kita ambil daripada syarikat ini, kita bawa daripada negara-negara luar dana kita yang telah dicuri itu. Yang ke-13, kita juga yang sudah menurunkan usia mengundi kepada 18 tahun. Ini orang muda harus ingat bahawa usaha yang kita lakukan melalui Pakatan Harapan itulah yang dibawa usulnya
oleh Presiden muda hari ini. Melalui Pakatan Harapan di kala itu kita sudah menurunkan usia mengundi kepada 18 tahun yang membolehkan orang-orang muda melakukan undi pada pilihan raya kali ini. Dan kita juga yang menaikkan denda kepada pencerobohan nelayan asing. Kita tahu isu-isu nelayan asing sama ada yang melibatkan nelayan Indonesia, yang melibatkan nelayan Vietnam, yang menggunakan sama ada Selat Melaka atau Laut Cina Selatan. Apa yang kita lakukan adalah kita naikkan denda kepada pencerobohan nelayan asing. Dan yang ke-15, kita juga telah tubuhkan unit anti hina Islam di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Yang ke-16, kita telah mengekalkan kedaulatan institusi raja-raja. Ini jangan kita lupa. Kita lihat di kala Pakatan Harapan memerintah, kita telah mendaulatkan kedaulatan institusi raja-raja itu. Dan yang ke-17, kita telah mengekalkan kebebasan bersuara di kala Pakatan Harapan memerintah. Begitulah juga yang ke-18, kita telah memberikan kebebasan media. Tiada lagi TV 3 suku. Dulu yang selalu kita hadapi masalah kerana amalan media yang berpihak itu akhirnya memberi kesan buruk kepada rakyat. Dan kita boleh lihat selepas Pakatan Harapan memerintah, kita boleh melihat bahawa media itu lebih bebas dan berita itu lebih bertanggungjawab dan media itu lebih berintegriti. Dan yang ke-19, kita telah bagi peruntukan kepada JAKIM sebanyak 1.2 bilion ringgit yang kita lakukan. Begitulah juga yang ke-21. Yang ke-20, kita telah kurangkan beban tugasan guru-guru kerana kita tahu di kala kita mengambil alih tugas kerajaan tempoh hari, kita tahu bahawa guru-guru banyak membangkitkan bahawa mereka dibebankan dengan tugas-tugas pentadbiran. Bukan tugas hakiki mereka itu tugas pembelajaran dan pengajaran. Dan kita telah mengurangkan beban guru-guru ini. Dan yang ke-21, kita tambah belanjawan kepada Kementerian Kesihatan. Kerana kita tahu kesihatan adalah merupakan suatu yang cukup penting kepada rakyat. Yang ke-22, kita sudah jimatkan projek-projek mega tanpa membatalkannya. Tengok macam mana kita jimatkan projek yang selalu kita sebut sebagai ECRL. Kita jimatkan banyak lagi projek-projek mega di mana kita sudah melakukan perbincangan semula, penilaian semula supaya projek-projek itu boleh diteruskan, tetapi dalam masa yang sama kita boleh menjimatkan wang negara. Yang ke-23, kita yang menghapuskan akta berita palsu yang mudah disalahguna. Ini telah dilakukan oleh Pakatan Harapan. Begitulah juga kita sudah naikkan penarafan anti rasuah Malaysia di dunia. Kita boleh melihat bagaimana penarafan anti rasuah dalam negara kita. Dan kita boleh lihat bahawa melalui penilaian-penilaian yang dilakukan oleh badan di peringkat antarabangsa, kita boleh melihat bahawa Malaysia cukup dihormati kerana mempunyai integriti yang cukup tinggi di kala Pakatan Harapan memerintah itu. Apa lagi? Yang ke-24. Yang ke-25, kita melantik teknokrat dan pakar-pakar mengetuai JLC anak-anak syarikat kerajaan. Yang ke-26, kita 22 bulan itu kita mansuhkan jabatan-jabatan kerajaan berunsur politik seperti mana JASA, Biro Tata Negara, MEIA. Ini jabatan-jabatan yang dibuat dengan tujuan politik. Dan inilah jasa kita mansuhkan. Kita tak perlu bangunkan jabatan dengan tujuan politik, tetapi kita mahu bangunkan jabatan-jabatan untuk tujuan memberikan keselesaan dan keutamaan kita kepada rakyat. Dan yang ke-27, ini jasa Pakatan Harapan. Kitalah yang memberi royalti minyak kepada negeri-negeri pembangkang seperti mana Kelantan, seperti mana Terengganu. Sumbangan kerajaan pusat 1 tahun kepada Kelantan
pada tahun 2019 adalah sebanyak 400 juta tunai kepada Kelantan saja. Kepada Terengganu hampir 1 bilion ringgit diberikan oleh kerajaan pusat. Kita tak kira dia kerajaan yang sama, kerajaan pembangkang. Inilah jasa yang diberikan oleh Pakatan Harapan, kerana bagi kita inilah integriti yang harus kita tunjukkan. Yang ke-28, kerajaan Pakatan Harapan memperuntukkan sejumlah wang untuk sekolah-sekolah tahfiz. Memang setiap tahun kita peruntukan melalui Kementerian Kewangan itu kepada sekolah-sekolah tahfiz. Yang ke-29, kita juga memberikan peruntukan 600 juta kepada Kelantan dan juga Terengganu. Yang ke-30 adalah kita juga yang menaikkan allowance guru kafah. Ini jangan kita lupa. Tuan-tuan boleh semak balik fakta-fakta ini. Yang ke-31, kitalah yang memberikan bantuan khas kepada imam, bilal, guru takmir dan juga tok siap di masjid-masjid seluruh negara melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan jangan kita lupa, dikala kita memimpin Pakatan Harapan, kita berjaya mengekang COVID-19, di mana COVID-19 di bawah kerajaan Pakatan Harapan, kes kawalan kita adalah di bawah 50 kes sehari. Ini yang kita lakukan. Yang ke-33, kitalah yang memulakan bantuan persekolahan sebanyak RM100 kepada anak-anak Malaysia ini. Dan yang ke-34, kitalah yang memperkenalkan PAS bulanan tanpa had RM100 untuk Rapid KL dan juga Rapid Penang. Yang ke-35, kita jugalah yang menghapuskan kadar faedah pinjaman peneroka Felda. Dan kita jugalah yang memulakan kertas putih Felda yang hari ini didebatkan, kononnya kerajaan Perikatan Nasional lah yang memansuhkan hutang Felda, sedangkan ianya dimulakan, kertas putih itu dimulakan oleh kerajaan Pakatan Harapan. Dan kita jugalah yang mensamaratakan gaji minima Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak, serta menaikkan gaji minima. Itu jangan kita lupa bahawa gaji minima 1,200 itu adalah gaji minima yang mula diperkenalkan oleh kerajaan Pakatan Harapan. Ke-37, kita jugalah yang memperkenalkan skim My Salam, insuran kesihatan untuk golongan B40. Dan kita jugalah di Johor ini yang berjaya menangani krisis pencemaran air sungai Kim Kim dan menangkap pesalah kepada pencemaran sungai itu sendiri. Yang ke-40, kitalah yang memperkenalkan wawasan kemakmuran bersama 2030. Ke-41, Pakatan Harapan telah menurunkan tarif elektrik dikala kita memerintah itu. Yang ke-42, kita juga yang pulangkan balik kontena sampah plastik haram ke negara asal mereka, kerana kita tak mahu negara kita menjadi tempat tong sampah bagi plastik-plastik haram ini. Ke-43, kitalah juga yang berjaya melesenkan e-hailing dalam negara kita. Yang ke-44, kita berjaya membawa usul Sabah Sarawak diberikan taraf seperti mana perjanjian asal. Itu sudah kita mulakan. Kita mahu mengiktiraf Sabah Sarawak dan kita telah memulakan perjanjian itu. Yang seterusnya, yang ke-46, kita yang kekalkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan di Malaysia. Dan yang ke-47, kita juga yang memberikan rebate bil elektrik sebanyak RM40 kepada keluarga miskin. Dan yang ke-48, kita sudah memperkenalkan skim memperbaiki sekolah daif. Yang ke-49, kita juga memperkenalkan apa yang kita panggil sebagai harga minimum getah di pasaran itu. Di kala kerajaan Pakatan Harapan. Kerana apa? Kerana kita mahu bahawa ianya memberikan kesan baik kepada peneroka-peneroka kita. Dan yang ke-50, kita juga sudah memperkenalkan skim kesihatan khas kepada atlet-atlet dalam negara kita. Sebenarnya kalau kita lihat, itu 22 bulan yang dapat saya senaraikan antara jasa yang telah diberikan oleh Pakatan Harapan
50 perkara itu sebahagian besarnya dapat kita rasa sehingga hari ini. Sebab itu mereka selalu menyebut, dia kata Pakatan Harapan bagi RM30 saja dia hancing. Itu tidak benar. Hari ini kita boleh merasakan tol, kita boleh merasakan bagaimana media kita lebih terbuka, kita boleh merasakan hatta negeri-negeri seperti mana Kelantan, Terengganu. Kita tak mahu membalas dendam seperti mana yang dilakukan oleh Barisan Nasional. Kita memberikan lebih daripada 600 juta tunai kepada negeri-negeri ini bagi mereka membangunkan negeri dan membelanjakan untuk masa depan mereka. Sebab itu ini adalah kepentingan. Walaupun kita diberikan 22 bulan, tetapi persoalan-persoalan integriti kepentingan kita itu sentiasa kita usahakan. Sebab itu saya selalu menyebut bahawa sebenarnya Johor ini memang negeri yang mempunyai potensi yang besar. Sebab itu di Dewan Undangan Negeri kita mesti memberikan peluang kepada individu-individu calon-calon kita yang bukan sahaja mempunyai nilai integriti yang tinggi, tetapi yang paling penting mereka mesti mempunyai kepedulian yang tinggi kepada rakyat itu sendiri.